Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, apa yang saya sampaikan pada kali ini adalah berkaitan tentang aktiviti yang dilakukan pada awal sesi kaunseling kumpulan. Saya sendiri telah memilih aktiviti pertama, sesi ta'aruf, kenali siapa saya. Seperti kata pepatah yang biasa kita dengar, tak kenal maka tak cinta. Maka perkara ini perlu kita lihat secara jelas. Apabila seseorang itu berani untuk bersuara, menyampaikan ataupun memberi sedikit pencerahan berkaitan tentang latar belakangnya, maksudnya beliau telah berani untuk berkongsi apa yang beliau sedang alami. 4 matlamat ataupun objektif yang saya tekankan dalam sesi ta'aruf. Yang pertama adalah kita nak memberi ruang, peluang dan kesempatan kepada klien-klien ataupun ahli-ahli kelompok untuk berani bercakap supaya mereka merasa aku diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sengaja nak melatih setiap daripada ahli kelompok kita untuk meluah, bukan memendam apa yang beliau sedang alami. Yang ketiga, mengapa perlu sesi ta'aruf? Kita nak dengar daripada mulut mereka sendiri, perkongsian cerita, perkongsian latar belakang. Kita nak lihat sejauh manakah mereka berani untuk menyampaikan bersama dengan ahli-ahli klien yang lain. Yang keempat dan terakhir, kita cuba nak menanam satu sifat hormat menghormati antara satu sama yang lain sebagai pendengar yang baik. Daripada sini kita cuba nak menghidupkan suasana berkenalan, sedikit sebanyak memberi gambaran kepada mereka beginilah step yang perlu dilalui apabila mereka duduk dalam sesi kaunseling berkelompok. Ada juga yang bertanya apa rasionalnya aktiviti seperti sesi ta'aruf tersebut. Bagi saya sangat mudah. Macam mana kita cuba nak mengenali diri seseorang kalau kita tidak tahu tentang diri seseorang tersebut? Pada sesi ta'aruf inilah kita cuba nak menyuruh mereka berkongsi serba sedikit apa yang ada pada diri mereka untuk didengari bersama. Mungkin daripada 10, hanya 5 ataupun 6 sahaja yang sudi secara sukarela untuk berkongsi tentang diri mereka, memperkenalkan diri mereka. Sebab itulah perlunya sesi ta'aruf terlebih dahulu. Kita nak membiasakan suasana sesi berkenalan ini. Okay, you siapa nama, I siapa nama dan siapa-siapa lagi, menghidupkan suasana agar mereka rasa dihargai. Ada beberapa perkara yang saya ingin terapkan dalam sesi ta'aruf tersebut. Yang pertamanya adalah S, iaitu sedia. Yang keduanya adalah T adalah terima. Dan yang ketiga adalah B, cuba untuk berubah. S, sedia, T, terima dan B adalah berubah. Bagaimanakah cara ataupun kaedah pelaksanaan sesi ta'aruf tersebut? Kita akan bentuk satu bulatan serdahana besar. Leader dan co-leader mereka akan membawa 10 item ya. 10 item mungkin ada kaitan dengan diri setiap klien. Mereka diminta untuk memilih satu sahaja. Mereka boleh lihat dan pilih. Mereka diberi tempoh masa dalam 2 minit untuk berfikir apakah kaitan item yang mereka pilih tersebut dengan diri mereka. Kemudian menceritakan semula apa kaitan item tersebut kepada semua rakan-rakan klien yang lain. Daripada sini kita lihat siapa yang dah bersedia, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Bagi mengukuhkan sesi ta'aruf, saya menggalakkan klien diminta untuk luah, sampaikan dengan hati yang ikhlas. Kemudian mereka diminta bercakap dengan lisan yang jelas. Seterusnya, apa yang mereka perolehi daripada itu akan mengubah tingkah laku mereka secara berasas. Barulah kita boleh melihat hasilnya memuaskan hati kita sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang klien. InsyaAllah saya yakin apabila semua daripada klien-klien tadi dah berani bercakap, mereka tidak akan ada segan silu lagi untuk berkongsi isu-isu mereka. Itu saja daripada saya, Muhammad Nur Hamizan bin Hamid, 19030353. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.